Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya sobat. Seperti mana yang dijanjikan, insyaAllah malam ini nak berkongsi sedikit berkaitan dengan isu terkini lah, berkaitan dengan lockdown. Agak kawan-kawan ni, sahabat-sahabat saya pada malam ini boleh sama-sama lah kalau berkesempatan untuk sama-sama kita tengok apa sebenarnya yang terungkai di sebalik perkara-perkara yang berkaitan dengan isu lockdown, isu balik ke kampung beramai-ramai pada hari ini. Dan isu yang terkini kalau dilihat lebih kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan bagaimana paniknya orang ramai berkaitan dengan lockdown yang telah diumumkan oleh kerajaan. Jadi kalau boleh bagi respon okey, memang kita dah sedang live. Thank you very much. Suara saya rasa quite clear lah, suara malam ni. Maklumlah, biasa bersiaran sebelah siang, kali ini sebelah malam. Okey, sahabat-sahabat semua, kita malam ni kita nak bincang pasal berkaitan dengan bagaimana pengurusan lockdown yang berlaku. Seperti mana kita sedia maklum sebelum ini, kalau sahabat-sahabat tengok setiap hari statistik kita ni amat membimbangkan. Kita lihat kalau tahun lepas kita tengok perbandingan dengan tahun lepas. Pada awal pandemik COVID-19 ini diisytiharkan oleh kerajaan, pada waktu itu kita lihat statistik hanya sekitar 300 dan paling tinggi pun pada waktu itu lebih kurang dalam 500 sahaja. Tapi setelah kerajaan melihat dan menilai pada waktu itu kita telah lockdown lebih kurang dalam selama 2 bulan lebih, tak silap saya. Yang paling pastinya 1 bulan setengah kita total lockdown pada waktu itu. Dan pada waktu itu semua sektor ekonomi ditutup, pejabat kerajaan pun ditutup, hanya ada essential service saja pada waktu itu. Tapi seperti mana kita lihat, keputusan untuk lockdown kali ini mengambil masa yang agak lama. Terima kasih sahabat-sahabat saya. Nampak macam malam ni ramai sikit, ada lebih kurang 9 orang yang sudah masuk. Terima kasih. Dalam arti kata lain, pada petang tadi saya kata, kalau dalam bahasa Kelantannya, kalau kawan-kawan saya daripada negeri Kelantan ni, semacam malam ni nak ngepek ni sebenarnya perkataan daripada perkataan dialek Kelantan. Sebenarnya kalau diikutkan, kalau dalam bahasa Malaysianya membebel, kalau ke bahasa Malaysianya membebel. Dia kalau di Kelantan dipanggil ngepek. Sebenarnya bukan nak dibebelkan, tetapi saya nak berkongsi dengan tuan-tuan apa yang berlaku sekarang. Yang pertama sekali, kalau kita tengok statistik pada hari ini adalah 9,020. Bimbang saya rasa bimbang tak? 9,020. Tahun lepas 300. Tahun ni 9,020. Semalam 8,290. Dan 2 hari lepas 7,857. Dan pada 26 hari bulan 7,478. Kita lihat dia punya momentum dia tu semakin menaik. Kalau tuan-tuan yang melihat live saya 2-3 hari lepas, semasa angka mencecah 8,000 pada waktu itu, saya ada nyatakan di dalam live saya sebelum ni, saya katakan pada penghujung bulan ini, seperti mana apa yang sebelum ni kalau diikutkan sahabat saya daripada KKM pernah berbincang dengan saya, dia dalam sebelum meeting dan sebagainya, beliau maklumkan pada jangkaan KKM pada hujung bulan ini akan mencecah 10,000. Dan kita lihat apa yang berlaku ini adalah kluster Aidilfitri sudah mula masuk. Kluster Aidilfitri sudah mula masuk. Pada angka 6,000 lebih pada waktu itu adalah kluster semasa bulan Ramadan. Kalau kita lihat pada 6,000 lebih itu, range 6,000 lebih itu ada kluster
pada bulan Ramadan. Tapi untuk kali ini kluster Aidilfitri sudah mula masuk dalam kita punya statistik ni. Yang paling mengejutkan saya lah 98 kematian. 98 kematian. Untuk makluman tuan-tuan, kadar kemalangan jalan raya pada setiap tahun kalau musim perayaan, kita dulu-dulu kalau hari raya kita risau, kita hari-hari kita tengok kadar kematian akibat kemalangan jalan raya. Kalau contohnya kalau musim perayaan Aidilfitri yang lepas-lepas, hari ni ada berapa orang mati? 10 orang, 15, tapi tak pernah mencecah angka 50 satu hari. Tak pernah. Jarang kita dengar. Melainkan kalau aksiden melibatkan bas atau sebagainya, mungkin akan ada range kematian tu tinggi untuk kemalangan jalan raya. Tapi kali ini situasinya agak berbeza. Pada bulan Syawal, kita tengok range dia punya kematian agak membimbangkan. Pada 26 hari bulan 63 kematian, 27 59. Semalam ada 61. Hari ini dia pecah rekod 98. Ya, mati ni sebenarnya bukan kita punya kerja. Ni Allah Ta'ala punya kerja. Tapi tuan-tuan, saya nak bagi tahu yang saya rasa terkilan sedikit. Kita lihat kalau ikut statistik hari ini, Selangor ada 2,836. Selangor kita tengok daripada awal dulu sampai sekarang 2,836 tu, itu mungkin bukan perkara yang luar biasa. Kita tengok dalam range dia 1,000, daripada 900, 800, 1,000 dan sekarang ni 2,800 lebih. Tetapi yang pecah rekod hari ini ada Kelantan. Kelantan 907. Hari ini dapat pingat perak hari ni. Hari ini dapat pingat perak. Ini nak membebel ni. Dah mula nak membebel ni. Hari ini dapat pingat perak Kelantan. Negeri Sembilan dapat 898, hari ini pingat Kansel Negeri Sembilan. KL tempat keempat hari ini. Johor down sedikit ini hari. Saya tak tahu, mungkin kluster yang semalam tu dah terlampau high. Hari ini dia mengurangkan sedikit. Tapi bukan itu yang saya nak bincangkan hari ini, tuan-tuan. Bukan pasal berkaitan dengan statistik. Tapi yang kita nak bincang hari ini adalah, yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan hari ini, berkaitan dengan attitude. Sorry to say lah, attitude. Semalam PM umum, hari ini beratur panjang nak masuk shopping kompleks, nak masuk pasar, nak beli barang, macam besok lockdown terus langsung kedai tak buka. Pengalaman kita lockdown tahun lepas dah ada. Tahun ini, lockdown tahun ini sebenarnya, kalau ikut dia, sama saja dengan lockdown tahun lepas. Cuma kita biasa, sepatutnya pengalaman tahun lepas mengajar kita untuk lockdown pada tahun ini. Itu yang sepatutnya berlaku. Tapi sekarang ni, kita lihat seolah-olah macam ada benda yang kita terlebih risau. Ada benda yang kita terlebih risau. Okay? Cuma saya nak maklumkan pada tuan-tuan juga, saya berpendapat lah, saya jadi tension tuan. Saya tak boleh nak stable lagi, rasa macam terkilan sikit. Saya cuba nak gunakan satu intonasi yang lembut, tak mau yang keras-keras, tak mau yang membuatkan orang benci dengan live kita. Tapi pada hari ini saya rasa saya terpaksa kongsi apa sebenarnya yang berlaku di dalam konteks kita menangani pandemik untuk kali kedua ni. Bagi saya walaupun 3.0 adalah kali kedua. Kali kedua, tuan-tuan. Sahabat-sahabat saya setuju. Kali kedua kita menangani COVID-19 ini. Kali pertama tahun lepas, kali ini adalah range kedua. Okey, baik. Kita tengok pada tahun ini. Dia sebenarnya, kalau diikutkan jangkaan yang kerajaan bagi, pada sebelum bulan puasa, kerajaan sudah melihat berkaitan dengan range semakin meningkat. Pada waktu itu, saya tak salahkan sesiapa, saya sendiri pun, saya rasa terkilan kerana saya rasa lockdown akan berlaku sebelum Hari Raya. Dan kita tak boleh balik kampung pada waktu itu. Tetapi walau bagaimana susah sekalipun, kita terima hakikat, kita tidak balik kampung. Walaupun kita agak curiga dengan statistik pada waktu itu. Kita agak curiga dengan statistik pada waktu itu. Tapi kali ini, seolah-olah statistik ni Allah sedang mengajar kita. Allah sedang mengajar kita. Kalau dulu kita sering mempertikaikan berkaitan dengan statistik. Betul ke statistik ni? Bang, betul ke bang statistik ni?
Nampak macam keadaan biasa je. Makan kat kedai, pergi shopping ke sana, boleh ke sana ke sini, tapi statistik ribu-ribu. Okey, adalah suara-suara yang mengatakan itu statistik kilang, terkawal. Statistik pusat tahanan depo terkawal. Jadi kita pun mula leka. Tak kata tuan-tuan, saya pun leka. Tuan-tuan, pada waktu itu turun kereta, baru pakai mask. Masuk ke kedai, tak pakai sanitizer dah. Scan pun jarang-jarang sekali. Kita dah mula leka, tuan-tuan. Kita dah mula leka-leka. Jadi atas kelekaan kita, Allah sekarang mengajar kita, dikala orang sedang berperang untuk menyelesaikan masalah ini, tak kiralah kluster itu berada dalam komposisi kilang ataupun kluster itu berlaku di dalam orang kata apa, di dalam pusat tahanan, tetapi tetap kluster tu ada. Tetap COVID tu dah ada dalam negara kita sebenarnya. Ya, Tuan Haji Din. Slow-slow tak jadi wah. Okey, tak boleh nak kuat lagi Haji Din. Kalau kuat, kalau biasa beres, kenapa press hari ni tak? Okey, Haji Din. Tak apa, kita akan pergi satu-satu Haji Din. Saya nak rungkai satu-satu hari ni. Okey. Dulu kita kata di mana statistik tu? Kenapa ramai? 1,000 datang daripada mana? 1,500 datang daripada mana? Sebenarnya tuan-tuan, pada waktu itu kerajaan telah mengatakan, DJ Kesihatan pun Tan Sri Nur Hisham kata, sebenarnya kluster ini kluster terkawal. Kluster di dalam kilang. Satu. Yang kedua, kluster di dalam pusat tahanan. Dua, betul. Okey, kita nampak macam terkawal dan sebenarnya kluster-kluster itu tetap membawa COVID. Tapi pada waktu itu kita leka. Kita rasa tak apa sebab dia terkawal. Dan kita nampak kita serah 100% pada kerajaan pada waktu itu untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Dan yang penatnya frontline tuan-tuan, tak kira kluster itu di dalam pusat tahanan ataupun di dalam kilang sekalipun, kluster itu tetap dimanage oleh siapa? Oleh KKM. KKM tu siapa tuan-tuan? KKM tu orang yang sama. Orang yang sedang menyelesaikan masalah kita sekarang. Jadi itulah saya katakan tadi, kita sekarang ni kita kena muhasabah diri, sama-sama muhasabah diri, kembali kepada fitrah mula-mula kita menyelesaikan masalah pandemik kali pertama dulu. Pandemik kali pertama dulu. Kita kena ingat tuan-tuan, pandemik kali pertama dulu, COVID tu belum sampai dalam kluster keluarga kita. Belum sampai. Tapi kerisauan kerajaan pada waktu itu membuatkan kita semua rasa kita terkongkong, tetapi kluster itu hanya berlegar-legar di luar. Tapi sekarang tuan-tuan, di sebelah jiran kita pun dah ada kluster tersebut. Dah ada kuman tersebut, dah ada COVID tersebut. Tuan-tuan, cukup membimbangkan. Saya dengar 2 cerita pada hari ini. Saya nak kongsi. Sebelum saya ngepek pasal orang balik kampung apabila dapat keputusan lockdown daripada Perdana Menteri. Ini satu hal. Ini satu masalah manusia ni. Minta maaf saya cerita. Okey. Tuan-tuan, benda yang saya merisaukan, kalau ikut penceritaan yang mana 2-3 minggu lepas, bagaimana varian baru ini menggila. Kita mahu cakap varian baru ini menggila. Sesak nafas pagi, masuk ICU petang, malam meninggal. Meninggal mak yang umur 60 ke 70 tahun. Orang tua yang 60 ke 70 tahun. Kita katakan okey, dia serang orang tua. Dia serang orang tua saja. Tapi Allah dah uji kita balik, keesokan pagi anak dia yang umur 30-an meninggal. Orang 30-an meninggal. Kalau dulu di waktu lockdown kali pertama, kita dengar kematian adalah umur 50-60. Tapi kali ini apabila kita sentiasa leka dan kita sentiasa mempertikaikan apa yang Allah jadikan, kita kata alah tak apa, ni orang tua punya. Allah dah uji kita balik, dia ambil orang umur 20 tuan-tuan. Umur 20 tahun pun dah ambil. Tapi yang saya tak faham, kenapa sekarang ini di saat 98 orang yang meninggal hari ini, di sekatan jalan raya menuju ke timur, jam. Menuju ke selatan, jam. Kenapa? Okey. Tuan-tuan, minta maaf orang-orang Kelantan hari ini, saya orang Kelantan. Saya nak campur sikit cakap dialek Kelantan pasal hari ini niat nak ngepek orang kata. Tak. Kalau orang luar pada Kelantan tak faham, boleh teks kat saya akan translate balik. Sorry. Okey. Dia orang Kelantan ni, dia ada satu benda sifat yang unik sedikit.
Minta maaf lah, bukan kita puji dululah Orang Kelantan ni unik sikit. Orang Kelantan ni banjir besar tu pesta. Setuju ke tidak? Saya sayang boh. Kalau setuju kita setuju. Banjir besar tu pesta. Tak percaya, setiap bulan 12 bila tanya saja cuti sekolah, bukan cuti kerana cuti sekolah. Orang Kelantan kalau bulan 12 suka balik kampung. Pasal apa? Ayat dia nak main air banjir. Betul? Betul ke tidak? Kita akui Kalau betul kata betul, tak betul tak apalah. Jangan marah saya, jangan kecam saya. Saya cerita benda ni apa berdasarkan pengalaman saya orang Kelantan. Okey? Yang pertama sekali. Jadi satu bencana, setengah orang merasakan itu bencana. Tapi setengah orang dia merasakan benda itu adalah apa? Benda itu adalah berkaitan dengan pesta. Sorry Tuan Rizal Tuan Rizal mesti faham bahasa Kelantan hari-hari dengan saya. Okey. Cuti sekolah, pesta. Pesta apa? Pesta makan-makan. Kita balik Kelantan, kita cari nasi belauk, kita cari nasi kabu, kita cari kuih-kuih Kelantan, pergi mandi lah, tempat tiket lah, gapo lah, macam-macam. Kita cari orang kata, mi celup dan sebagainya. Tu pesta makan. Tak kata orang lain, saya sendiri pun balik Kelantan, kita cari apa? Cari nasi belauk dulu. Betul tak? Okey. Waalaikumsalam Ji. Terima kasih kerana singgah dekat live saya. Saya bukan selebriti tapi malam ni saya rasa macam tak boleh menahan gelojak di dalam dada. Saya keluarkan apa ni? Saya nak cakap. Okey. Tetapi silap kita orang Kelantan sekarang ni, silap kita satu benda. Silap kita ialah apabila kita melihat seolah-olah lockdown pun sebagai satu pesta kita nak balik. Tak betul tuan-tuan. Tak betul. Ini tak betul. Jadi bagi saya lah contoh apabila diumumkan lockdown, kita pun berpusu-pusu nak balik kampung. Nak hantar keluarga kita balik kampung kerana risaukan duduk dekat tempat kita kerja, anak-anak semua boring di dalam rumah, kita nak hantar balik kampung duduk dengan mak ayah kat kampung. Sorry to say lah tuan-tuan, sebenarnya sekarang ni kampung pun 900 lebih. Kampung sekarang tengah pingat perak tuan-tuan, tengah pingat perak. Kita berada di tempat Allahu Akbar. Sorry. Untuk email, untuk email pun boleh. Waalaikumsalam. Okey. Baik. Kita nak balik kampung ni, kita kata, kita nak balik nak letak anak isteri kita dekat kampung duduk dengan mak ayah. Setengahnya gitulah. Setengahnya balik rasa agak-agak lockdown ni pesta ke? Agak-agak lockdown ni pesta. Tak ada, bukan pesta. Bukan macam main banjir ni. Ini masalahnya sekarang ni. Yang kita lihat, tiap kali disebut lockdown, tiap kali itulah berpusu-pusu. Nak balik Kelantan. Saya nak cerita kat tuan-tuan. Ini kisah dekat Kelantan sekarang ni. Punya attitude ni, kita nak kata ketinggalan zaman tak baik, marah orang Kelantan. Saya pun kata, saya tak boleh terima bila orang kata Kelantan ketinggalan zaman. Ketinggal 10 tahun. Tidak, bukan. Itu ada, dia Kelantan ni dia semangat. Semangat kerana semangat asabiah dia, semangat kekeluargaan dia kuat. Semangat kekeluargaan dia kuat. Jadi dia kalau boleh, kalau susah macam mana pun nak balik duduk sekali dengan keluarga. Kalau banjir, kalau balik ni nak tolong mak ayah. Mak ayah risau mak ayah kat kampung, nak balik semua sekali kat kampung tolong mak ayah. Supaya mak ayah ni tak terkesan dengan banjir tu. Kalau kena pindah randah pun kita nak tolong. Tapi isu pandemik ni, pengurusan pandemik COVID-19 ini tuan-tuan, dia lain. Dia bukan macam kita balik untuk menguruskan ayah mak kita yang terlibat dengan banjir, dengan apa, tidak. Saya pun tak faham lah. Sesetengah orang bila lihat benda ni, yalah kalau kita kata macam cuti sekolah, berpusu-pusu balik kampung dulu, kerajaan seronok. Sebab apa? Sebabnya bila kita balik kampung, kita menambah memakmurkan ekonomi negeri kita tu, kampung kita. Tapi kali ini untuk pengurusan pandemik ni, ataupun untuk menguruskan pandemik COVID-19 ni, bukan balik untuk menguruskan ekonomi negeri. Sebenarnya kita balik ni, sebenarnya menghancurkan apa yang sedang diperjuangkan. Itu yang saya nak maklumkan. Kesian tuan-tuan. Dekat Kelantan ni, attitude dia, benda sebagai satu kejutan, culture shock. Dulu, masa pandemik kali pertama dulu, dia berkisar di negeri-negeri di pantai barat. Negeri Kelantan di antara green zone, negeri yang hijau.
negeri yang zon hijau, yang selamat daripada COVID-19 ini. Saya tak nak cerita bagaimana yang COVID-19 ni boleh masuk ke Kelantan, saya tak nak cerita. Itu pun mungkin satu kelainan dan kelelakaan kita. Tapi yang saya nak maklumkan pada tuan-tuan, dekat apa yang berlaku dekat Kelantan sekarang ini adalah satu seolah-olah macam seolah yang satu kejutan. Satu kejutan. Contoh ini realiti, saya tak nak sebut, bukan saya nak cerita dekat sekitar mana, daerah mana di Kelantan, tapi ini ceritanya realiti. Apa yang berlaku dekat Kelantan sekarang ni, ada di kalangan orang-orang kita dekat kampung sekarang ni. Apabila keluarga, salah seorang keluarga terlibat disahkan sebagai positif COVID. Okey? Apabila terlibat positif COVID. Ada keluarga lain yang bersekali dengan keluarga yang terlibat dengan COVID ni pernah ada kontak rapat. Apabila sebahagian keluarga ini telah disahkan positif dan dibawa oleh KKM. Dibawa KKM, yang ada sedang tunggu keputusan ni, risau takut KKM datang ambil, dia boleh lari ke kampung lain, pergi ke rumah saudara yang lain. Itu hakikat yang berlaku. Itu hakikat yang berlaku. Bila dia pergi ke daerah lain, kononnya dia takut KKM ambil dia. Jadi sebab dia tengok dah 2-3 orang anggota keluarga dia telah diambil, dia pergi ke daerah lain. Itu yang dikatakan tadi. Bila konsep dia tidak faham bagaimana COVID-19 ini berjangkit. Saya tak tahulah sama ada nak kata isu nak kata info tu tidak sampai, rasa macam tidak menasabah. Rasa macam tidak menasabah. Tetapi sebenarnya info ni dalam TV ada, dalam Facebook ada, dalam media-media masa ada. Itulah yang saya katakan tadi. Kenapa benda tu berlaku begitu? Itu adalah budaya. Budaya kita ialah kerana benda ni sesuatu yang baru mungkin. Jadi kita yang orang yang muda-muda ni, yang berada di luar daripada Kelantan ini, siapa tak sayang mak, siapa tak sayang ayah. Kita sebenarnya untuk waktu ini kita bermuhasabah diri. Tengok apa yang berlaku dekat penceritaan yang diceritakan oleh seorang hamba Allah yang dikatakan kluster hari raya tempoh hari, bila dia berhimpun dengan mak dia di dalam bilik yang berekon pada hari raya. Benda tu 3 hari impact dia, mak dia terus demam. Terus dia hantar ke Sungai Buloh dan adik dia terus pergi ke Maib. Sahabat saya Cikgu Moknik tu, dia katakan bagaimana keadaan dekat Maib tu cukup tidak selesa. Cukup tidak selesa tuan-tuan. Bayangkan apa yang berlaku, dikatakan sehingga nak menunggu dapatkan katil dekat Maib itu pun mengambil beberapa jam. Jadi tuan-tuan, nakkah kita sekarang ni di dalam konteks kita di dalam keadaan yang 9,000 lebih ni, kita menambahkan lagi apa yang berada dekat Kelantan tu 900 lebih. Betul lah Cik kata tadi, SJR kenapa boleh lepas lebih. Bukan masalah lepas lebih Cik, masalahnya sekarang ni kita lihat ada setengah tu memang dipatah balik pun. Tapi ada yang dapat surat yang real, surat memang dapat kelulusan. Dan kita tak boleh salahkan pihak berkuasa dari surat kelulusan itu. Kalaulah ada yang terkesan surat kelulusan yang betul, dia mempunyai masalah yang betul, bila pergi jumpa polis, polis tak bagi, diviralkan kata polis ni tidak berhati perut. Tetapi kalau polis bagi, ada setengah tu mengambil kesempatan. Itu cerita dia. Okey, baik. Saya tak nak cerita ya pasal surat tu. Pasal itu dia lebih kepada dasar MKN dan polis. Kita tak nak sentuh. Tapi yang kita nak lihat attitude orang Kelantan tadi. Uniknya orang Kelantan ni, yang pertama, orang yang berada di Kelantan tu okey. Bagi saya so far okey. Sebab mereka dah berada dekat Kelantan terlalu lama, dia mereka kekalkan budaya itu cukup bagus. Saya pun suka balik kampung masih lagi ada budaya-budaya tersebut. Tetapi dalam mengurusan pandemik 19 ini, COVID-19 ini, budaya itu kita perlu fikirkan semula. Mungkin kita perlu kaji semula. Okey. Bagi orang yang berada di luar Kelantan sekarang ni, biarkan mak ayah kita berada dekat Kelantan sekarang untuk menguruskan masalah-masalah COVID-19 ni. KKM selesaikan masalah yang sedia ada lokaliti di situ. Kalau kita balik, kita menambahkan lagi. Bayangkan hari ini, polis mengatakan ada 15% penambahan kenderaan masuk ke Kelantan pada hari ini saja tuan-tuan. Pada hari ini saja. Ini bukan saya cerita, ini kenyataan. Tuan-tuan pun baca. Tuan-tuan pun baca.
isu dia, yang attitude satu lagi, isu dia pengambilan vaksin. Ini pun satu benda yang melibatkan attitude juga. Pengambilan vaksin, tuan-tuan. 10,000 yang tidak hadir untuk menerima vaksin. Okey. Betul Itu fakta. 10,000 yang gagal hadir untuk menerima vaksin. Dah ada appointment tapi gagal untuk hadir vaksin. Okey. Bagi setengah tu mungkin ada masalah kesihatan, tidak pergi dan sebagainya. Tapi angka 10,000 tu cukup tinggi. Cukup tinggi. Di saat di luar daripada Kelantan ni berebut-rebut untuk dapatkan vaksin. Jadi sekarang ni apa yang tidak kena pada perkara tersebut. Yang pertama tebalnya rasa kekitaan tu di Kelantan ni terus tebal rasa kekitaan. Orang-orang yang veteran, orang-orang tua, orang zaman ayah-ayah, pangkat ayah-ayah kita, atuk kita, nenek kita, mereka tidak mendapat satu pendedahan yang betul. Dan setengah ni orang yang tua ni dia tunggu dan lihat. Dia cuba nak lihat sama ada vaksin ini okey ke tidak okey, boleh diuruskan dengan baik atau tidak. Itu kita terima hakikat. Tapi angka 10,000 tu cukup membimbangkan lah. Jadi tugas kita yang dekat luar ni bukan balik Kelantan apabila lockdown. Tugas kita ialah tolong terjemahkan info yang betul kepada mak ayah kita dekat kampung tu. Itu tugas kita. Saya sendiri pun, saya cukup risau dengan kesihatan ibu saya. Saya pun menyarankan ibu saya, tunggu dulu, jangan ambil dulu vaksin. Sebab ibu saya memang saya tahu, ibu saya dalam keadaan yang kesihatan yang tidak mengizinkan. Tapi saya selalu cakap dengan ibu saya, tunggu dulu, tengok kondisi orang lain sama ada okey ke tak okey. Kalau dia rasa okey baru kita ambil vaksin tersebut. Tapi bagi yang tak ada gejala, tak ada masalah kesihatan dan sebagainya, kita perlu info yang betul. Okey, yang tu kita teruskan. Kita yang tahu kondisi ibu kita macam mana, betul ke tidak. Jadi sepatutnya ini tanggungjawab yang kita perlu ambil, tuan-tuan. Ini tanggungjawab perlu kita ambil. Bukan dengan apabila PM istiar lockdown, kita pun packing barang, pergi beratur dekat Tol Gombak untuk balik kampung. Itu tidak betul. Setuju tak sahabat-sahabat saya? Tengku Muhammad kita? Setuju tak bila saya katakan, apabila sepatutnya kita menghubungi orang tua dekat kampung atau saudara mara kita kat kampung, supaya kalau yang tidak mahu divaksinkan, tolong pujuk supaya divaksinkan. Kalau yang kata mereka suka ke pasar ke mana ke, menjadi satu hobi bagi mereka ataupun menjadi satu rutin bagi mereka, cuba kita katakan pada mereka supaya jangan pergi ke pasar. Pada sekarang ni pandemik ni tak boleh pergi ke pasar. Apa yang berlaku dekat Selangor, dekat Johor ni amat membimbangkan. Kita cuba ceritakan benda-benda macam tu. Ini tidak, tuan-tuan. Apa yang berlaku yang saya frust ialah bila dicakap lockdown, dia pergi beratur nak balik kampung. Masya Allah. Apa dia fikir? Saya pun tak tahu. Kita kat sini risau punya risau. Anak nak keluar dekat pagar rumah pun kita tak bagi. Punya risau, tuan-tuan. Jadi itulah yang saya katakan tadi. Vaksin ini perlu dipercepatkan. Ini kata Tan Sri Noor Hisham. 80% telah divaksinkan. Kemungkinan besar kita akan kembali dalam rutin yang akan lebih normal sedikit daripada sekarang. Tapi tuan-tuan, yang saya paling risaukan lagi ialah yang terkini, kita patut risau apabila Angkatan Tentera telah menyediakan hospital medan. Jangan selesa, tuan-tuan. Saya berpesan pada diri saya sendiri, pada tuan-tuan semua, sahabat-sahabat saya, jangan selesa apabila tentera telah menyediakan hospital medan. Maksudnya kita sekarang ni dalam keadaan yang kritikal. Hospital medan, sejarah hospital medan ini, apabila berlakunya peperangan, kalau dulu berlakunya peperangan, apabila hospital yang asal telah rosak ataupun tidak boleh digunakan ataupun telah dibom contohnya, barulah hospital medan tu akan disediakan. Tapi sekarang hospital lain masih lagi tersergam indah, masih lagi malah hospital yang masih belum digunakan, terpaksa digunakan, tetapi hospital medan perlu ditambah. Ini sesuatu yang cukup membimbangkan. Hospital medan ini adalah satu alternatif yang boleh dikatakan seolah-olah yang persediaan terakhir kerajaan. Sekiranya ICU di hospital-hospital kerajaan tidak mencukupi. Tuan-tuan, inilah saya katakan tadi. Kalau boleh,
kita sekarang ini perlu bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah. Nak masuk masjid pun dah tak boleh. Terima kasih nasi belauk pagi tadi sedap. Tapi nasi belauk tu syarat bukan di Kelantan dah. Syarat nasi belauk tu berada di KL, okey. Jangan balik Kelantan lagi, saya dua ni. Kesian kamu ayah kita. Okey. Baik. Kita kata hospital Medan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Segar dalam keadaan nak ngepek ni, nak marah sikit ni. Baik. Hospital Medan telah disediakan. Di Kedah, Hospital Medan telah disediakan. Kita lihat DG KKM pun telah pergi melawat Hospital Medan. Tapi saya bangga jugalah. Kita lihat, baru kita tahu Angkatan Tentera kita sebenarnya sentiasa bersiap siaga dan mempunyai aset-aset dari segi keselamatan dan kesihatan yang cukup baik. Kita sebenarnya bertuah berada di bumi Malaysia ini kerana kita semua ada kelengkapan itu sebenarnya, walaupun dalam keadaan kita sekarang diruncing. Tetapi di sebalik runcing tersebut, tuan-tuan kena ingat, apabila Hospital Medan itu telah dibuka, telah bersedia, maksudnya KKM telah menjangkakan akan berlaku peningkatan mendadak selepas ini. Apabila kluster Ramadan belum selesai, kluster Aidilfitri sudah sampai. Jadi, bayangkan kita yang masih sihat. Hari ini kita sihat lagi, tuan-tuan. Cuba bayangkan. Kalau dah 2-3 hari lagi, kluster Aidilfitri sudah meningkat. Hospital Medan ATM pun telah dipakai, diguna. Dan pada waktu itu, tuan-tuan, kita pula dijangkiti. Jadi kita nak masuk hospital mana, tuan-tuan? Kita nak masuk hospital mana? Cuba cerita dekat kita. Cuba bagi tahu pendapat sikit, tuan-tuan. Kita nak masuk hospital mana? Tu yang tengah queue nak balik kampung petang tadi. Petang tadi, esok. Saya tak sangka lah. Ada yang memang betul kena balik, ada masalah emergency. Itu saya tak kisahlah. Tapi takkanlah sampai queue panjang sampai 10 km pasal nak balik kampung kes kecemasan. Fikir secara logik memang tak logik lah. Tapi nak ceritakan, sekarang ni kalau hospital sedia ada ini tidak boleh menampung. Betul Tuan Rizam, saya setuju. Hospital sedia ada dah tidak boleh menampung. Hospital Medan sedang menunggu. Tapi jangkaan KKM ialah apabila kluster Aidilfitri ini, dia risaukan kluster Aidilfitri ini akan meningkat dan kemungkinan besar dalam tempoh seminggu ke 2 minggu lagi Hospital Medan itu akan diisi oleh yang kluster-kluster Aidilfitri tadi. Tapi bayangkan pada waktu itu yang kluster yang bakal nak balik ni, yang tengah queue nak balik ni, tuan-tuan, besok nak masuk hospital mana? Hospital lama dah penuh, Hospital Medan pun dah isi, nak masuk hospital mana? Itu belum masuk yang maib lagi tu. Yang tu yang kita risaukan. Yang tu yang saya katakan tadi, kita bukan kata marah pasal nak balik tengok mak ayah kat kampung. Tapi jangkaan kita apa yang akan berlaku akan datang, itu yang kita risaukan. Hari ni you all beratur nak balik ke kampung, memanglah tak nampak, tak ada apa, saya dah divaksinkan. Bukan masalah divaksinkan, tuan-tuan. Masalahnya sekarang ni, apabila you all queue pada hari ini, penyakit tu akan hadir 2 minggu akan datang. Tak puas-puas queue balik kampung itu hari, masa raya, kali ni queue lagi. Aduh, pening saya. Tak apalah, biarlah nak buat macam mana. Tapi yang saya nak campur satu benda lagi. Ada 2 perkara lagi lah, minta maaf tuan-tuan. Saya ada masa dalam 10 minit lagi. Okey. Kisah frontliner ni. Hari ini kerajaan telah menambah kekuatan anggota bagi PDRM lebih kurang dalam 50,000 tak silap saya. Itu Menteri KDN maklumkan tadi dalam berita, dalam mesyuarat MKN yang terkini. Mesyuarat di bawah KDN, Menteri KDN pada hari ini. Dia akan tambah lagi pasukan-pasukan simpanan dan sebagainya. Okey, ya betul. Kita kirim hari-hari, kita kirimkan doa kat emak kat kampung tu hari-hari. Tak pernah terlupa walaupun satu waktu pun. Tapi terima kasihlah cik, memang kita kena ubah dah cara tu. Okey, baik. Bila penambahan anggota ini dibuat, maksudnya dua perkara yang kita akan lihat. Yang pertama sekali mungkin akan ditambah baik dari segi bagaimana ketatnya SOP itu dikuatkuasakan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila berlaku pertambahan anggota, maksudnya sekarang ini ada lompong-lompong di kawasan-kawasan yang memang tidak boleh ditampung lagi oleh kekuatan anggota sedia ada. Itu 2 perkara.
Jadi seolah-olah macam kita berperang lah. Berperang ni ada dua perkara. Bila tambah kekuatan askar ataupun tambah kekuatan anggota, yang pertama kerana musuh kita semakin besar, volume dia semakin besar untuk menyerang kita, maka kita kena tambah anggota. Betul. Itu pertama. Itu ilmu perang. Yang kedua, dia kalau bila tambah anggota ni, mungkin ada lompong-lompong lain yang musuh sedang menyelinap masuk. Inilah musuh yang kita tidak nampak ni, yang saya sebutkan tadi. Musuh yang kita tidak nampak ni. Musuh kita tidak nampak adalah musuh penyakit COVID-19 ni. Bila kita katakan, pada awal dulu, kenapa 10,000 tentera pun cukup ni? Kali ini tidak cukup lagi tuan-tuan. Kena tambah lagi 50,000. Maksudnya sekarang ni varian-varian baru telah mula menyelusup masuk ke setiap tubuh-tubuh rakyat-rakyat Malaysia. Jangan pandang dari segi untuk penguatkuasaan semata-mata, tuan-tuan. Jadi apabila kita lihat, bila ditambah tentera, bila ditambah anggota polis menjaga keselamatan kita, maksudnya sekarang kita dalam keadaan getir. Bila dalam keadaan getir, ada tanggungjawab yang perlu kita buat sebelaku rakyat. Saya sebagai rakyat Malaysia, saya sekarang ini menyarankan pada diri saya sendiri daripada semua sahabat-sahabat saya dalam live saya pada hari ini, kita sama-sama bantu frontliner ni. Biar mereka ketatkan SOP ke, ketatkan penguasaan macam mana sekalipun, kita hanya perlu duduk dekat rumah. Tak perlu pergi mana-mana. Ringanlah sedikit bebanan mereka dan ringanlah bebanan pada frontliner, tetapi yang barisan terakhir sekali adalah siapa? Barisan terakhir sekali adalah orang KKM. Itulah yang dirisaukan oleh Tan Sri Nur Hisham. Kata dia, kalau kita tidak lockdown, maka hospital Medan pun dah penuh, hospital biasa pun dah penuh, anggota KKM pun dah tak larat. Jadi saki-baki yang masih sihat ni macam kita ni, tiba-tiba diserang COVID-19, kita ditempatkan di mana? Katil hospital dah penuh, katil hospital Medan dah penuh, maka tuan-tuan bawa Toto duduk atas padang bola. Itu cerita dia. Betul tak? Okay. Jadi kita bantu frontliner ni. Bagaimana cara dia bantu? Senang saja. Jangan lawan frontliner. Bukan kita nak lawan frontliner, tuan-tuan. Kita sekarang ni nak lawan COVID-19. Ini tidak. Di mana ada roadblock, di situlah kita ciluk. Cari tempat lain. Cari menyelinap. Itu sebenarnya kita lawan frontliner. Bukan lawan COVID-19. Aduh. Penat. Okey. Yang terakhir sekali, yang saya nak lihat dari segi, kita kata apabila lockdown selama 2 minggu. Dan fasa kedua ada lagi 2 minggu, tuan-tuan. Betul? Betul Teguh Ikram, saya setuju. Banyak teori, banyak sana, banyak sini. Tapi kita pergi kepada tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita sekarang ni, kita nak membetulkan step pertama tu memang kita tak mampu nak pergi. Jadi sekarang ni apa yang ada pada kita perlu betulkan. Kita sendiri, kita cubalah. Kita cuba bantu supaya kita berada dekat rumah, kita patuh SOP dan sebagainya, dan kita menyarankan kawan-kawan sahabat-sahabat kita supaya kita taat kepada SOP tadi buat sementara waktu ini. Tapi yang saya nak tengok dari segi ekonomi sedikit saya sentuh. Saya bukan orang ekonomi, saya bukan orang politik. Tapi saya nak cerita sedikit ekonomi. Apabila di lockdownkan 2 minggu, orang yang terkesan sekali, kata Menteri Ekonomi, dia kata orang terkesan sekali adalah peniaga-peniaga kecil yang berniaga, yang mencari makan, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Saya setuju. Yang tu saya setuju. Kita nampak yang menjual goreng pisang tak boleh berniaga, yang jual sate tepi jalan tak boleh berniaga. Dekat Kelantan yang jual lokceng tak boleh berniaga, yang jual apa lagi? Mi celup tak boleh berniaga, semua dekat pasar tak boleh berniaga. Semua tak boleh berniaga. Automatically mereka akan hilang punca pendapatan, betul. Tapi sebenarnya kalau nak kekalkan dalam tempoh 2 minggu ni, memang kita tak larat sebab kesan dia terlampau besar. Macam saya katakan tadi, kalau tak lockdown, maka hospital-hospital tu akan penuh. Inilah tanggungjawab yang perlu kita lihat. Kita mohonlah supaya kerajaan melihat orang-orang yang terkesan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Kak Tukiah, kakak saya dunia akhirat. Terima kasih Kak. Kak banyak mengajar saya dulu. Cikgu saya pertama dekat GPG Ipoh. Okey. Contohnya monitorium. Monitorium. Mungkinlah itu terserah kepada kerajaan. Tapi yang saya tengok
tentang hal bank ni, statistik kata bank untung. Makin pandemik makin untung bank. Macam mana tak untung, semua online, betul. Betul Itu kita cakap bodoh lah, kita orang bodoh. Kita orang rakyat yang marhain, yang bodoh ni, tak apalah, yang tak tahu tentang ekonomi, tapi kita nak bercakap juga benda ni. Kalau siapa setuju, cakap setuju, tak setuju tak mengapa. Bank-bank sejak pandemik 19 ini melanda dunia, bank-bank sebenarnya lagi untung. Sebabnya semua transaksi berlaku melalui online dan bank. Sikit sebanyak ada charge dan sebagainya. Betul. Yang pertama. Yang kedua, yang kita lihat, kita nak mohon lah kerajaan lah kalau boleh. Mohon supaya untuk kali ini macam benda yang paling asas, syarikat yang menguruskan air, syarikat yang menguruskan elektrik, TMB, syarikat Lembaga Elektrik Sabah, selama 60 tahun Malaysia merdeka, saya rasa TMB daripada lembaga elektrik negara sampai sekarang, TMB tak pernah rugi rasa saya. Betul kan? TMB tak pernah rugi bagi saya lah. Tak boleh ke dalam tempoh yang COVID yang landa kali kedua ni, kali ketiga Malaysia ni, maha dahsyat banding dengan tahun lepas. Yang kali ini maha dahsyat. Tak boleh ke kali ini melihat sedikit bagaimana boleh bantu kita ni yang terkesan ni kat bawah ni, dari segi diskaun, dari segi pengurangan tarif elektrik dan sebagainya. Untuk tempoh, tak boleh bagi setahun pun, bagilah 6 bulan ke 3 bulan ke. Udahlah, orang yang nak berniaga tepi jalan dah tak boleh, orang nak berniaga kat sini tak boleh, nak berniaga nak pergi kerja tak boleh. Jadi untuk bulan ini, bulan depan ke 3 bulan ke, bagilah sedikit diskaun elektrik ke macam mana kan. Kalau boleh itu sajalah. Takkan bankrupt kot. Mungkin untuk 3 bulan tu tak bankrupt kot bagi saya kot. Saya rasa kalau setuju, betul lah ni Syukri Hashim, sahabat saya. Betul kan? Saya pun setuju. Saya kata kalau boleh lah tarif elektrik tu kurangkan sikit. Bil air kalau boleh bagi free lagi bagus kan. Harapkan kerajaan bagi bantuan pun satu hal, kesian bagi kerajaan pun, duit nak rolling masalah juga. Tapi bagi saya, benda yang asas, air dengan elektrik, dua perkara, air dengan elektrik, dan kalau boleh satu lagi telefon selular dan sebagainya, internet dan sebagainya. Tolonglah lihat 3 perkara ni. Saya mohon sangat-sangat supaya melihat 3 perkara ini asas kegunaan pada rakyat Malaysia, contohnya air, elektrik dan telefon. 3 perkara ini. Kalau boleh kerajaan cuba tengok perkara ini, saya rasa bolehlah sikit meringankan bebanan kita. Ni sampai kalau tak selesai masalah elektrik, cukup 3 bulan, sebab kita semua berada di rumah. Kalau suami isteri bekerja, pada siang hari mereka tinggal rumah kegunaan elektriknya kurang, malam saja. Tapi sekarang tuan-tuan, untuk elektrik ni guna boleh katakan 24 hours, kipas berpusing 24 jam tuan-tuan, panas kalau tak dulu. Ini kita duduk di rumah 2 minggu, kipas tak berhenti, ada aircon tak berhenti bagi orang ada aircon, air kalau dah panas 4 kali mandi, 5 kali mandi, betul tak? Jadi tolonglah, kalau boleh lah, saya merayu lah, kerajaan melihat perkara-perkara ini, dan TMB bagilah sikit goodwill for government, dan goodwill for netizen, bagi rakyat melihat perkara-perkara ini. Jadi itulah yang segi ekonomi. Yang tentang bank tu saya tak nak cerita lah, itu kita serah pada kerajaan, orang pakar-pakar ekonomi, kita bukan ekonomi. Tapi yang terakhir sekali tuan-tuan, saya agak terkesan, saya mohon maaf atas apa yang saya kalau ada terlanjur perkataan saya dan sebagainya. Tapi yang saya nak kongsi sikit dengan tuan-tuan pada pengakhirnya, kita lihat kesian kepada frontliner kita dekat hospital lah, dekat hospital. Saya salute lah sahabat-sahabat saya yang bekerja di Kementerian Kesihatan, especially staff nurse, especially doktor. Tuan-tuan, yang paling kita kata staff nurse, doktor dan sebagainya, tapi kita lihat cleaner dekat hospital tu. Mereka hanya cleaner saja, kita kata cleaner saja, tak terus apa. Tak tuan-tuan, mereka membersihkan semua cadar ke sisa-sisa perubatan untuk COVID-19. Cleaner itu lagi bahaya, sisa-sisa itu mereka yang buang, yang cuci semua benda itu. Mereka juga adalah wira negara sebenarnya tuan-tuan.
Kalau tidak, bersepah-sepahlah semua sisa-sisa buangan itu. Selain daripada kerajaan, selain daripada doktor, selain daripada staff nurse, selain daripada medical assistant, apa lagi? Tak kira lah apa-apa jawatan dekat KKM tu, cleaner juga memain peranan penting. Yang itu yang saya katakan, kita berterima kasih kepada mereka. Dan cuba bayangkan, kita dekat rumah duduk makan tidur, membebel sana, boring gila, boring itu je kerja kita. Tapi mereka setiap hari, doktor dengan cara doktornya, staff nurse dengan cara staff nurse-nya, tak balik dan sebagainya, yang dah vaksin pun masih lagi di positif COVID-19, walaupun dia telah divaksinkan. Kenapa? Hari-hari mereka bergelombang dengan orang-orang yang telah dijangkiti COVID. Yang tu saya katakan, saya respect, saya terima kasih banyak-banyak kepada staff-staff KKM dan kepada polis, kepada tentera. Saya hormat mereka. Mereka menjalankan kerja memang tak tertanggung kita, yang berada pacak 24 jam satu hari di bawah kemah, tidur setengah, yang askar, tentera, saya tengok tidur di situ, tuan-tuan. Tidur di situ. Mereka ada satu katil dan tempat untuk mereka tidur. Mandi pun di situ, tidur di situ. Punya setia yang mereka kepada negara untuk menjaga kita semua. Jadi kita sikit saja sumbangan kita ialah kita duduk rumah bersama dengan keluarga, jangan keluar mana-mana. Tempoh 2 minggu lockdown, kita makan tidur. Kemudian satu benda, jangan lupa sembahyang 5 waktu bagi orang Islam, panjat doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan COVID-19 ini berakhir. Dan kita doakan keselamatan kepada ibu bapa kita kat kampung sana. Tak payah susah-susah nak balik, kita telefon saja. Kalau yang betul susah boleh balik, tapi dengan syarat ikut SOP. Okey, yang ketiganya yang kita perlu lihat ialah kita di sini, kalau kata kita rasa kita amat terkesan dengan COVID-19 ini, mereka yang berada di Medan, berada dekat SJR Sekatan Jalan Raya, mereka yang berada di dalam hospital sana sudah setahun lebih, tuan-tuan, tidak berganjak di situ. Kita ni sudah boleh pergi makan dan setengah boleh pergi melancong pun. Semasa dalam COVID reda tempoh bulan 11 12 itu sempat melancong pun, tuan-tuan. Termasuklah saya sempat melancong. Jadi inilah yang dikatakan betul, saudara Zahrudin, betul. Antara kita yang pentingkan diri, akhirnya macam okey, betul lah, betul. Dia sebenarnya yang penting diri sendiri ni tak ramai. Ada 10 ke 15 orang contoh. Tapi 15 orang, dia sebagai macam MLM. 15 orang, dia support sikit, bawah dia ada 10 jangkit. Bila 15 jadi 30. Lepas tu dia akan bertambah. Itu dah cerita dia. Jadi yang kesiannya adalah orang-orang yang patuh SOP lah. Terima kasih Cikgu Meh. Terkesan tengok Cikgu Meh, adik saya ni, Cikgu Meh ni, pergi hantar air dekat adik, dekat ibu saya. Duduk kat tangga je, tuan-tuan. Nak naik kat rumah pun tak boleh. Ibu saya sampai mengalir air mata tengok, duduk dekat tapi tak boleh nak hantar air. Terima kasih Meh jaga Mah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Dan terakhir sekali, tuan-tuan, saya bagi pihak diri saya sendiri, saya minta maaf. Sahabat-sahabat saya yang grup sekolah, terutamanya grup SMDM, saudara Rajedin tadi, terima kasih banyak-banyak. Kawan-kawan saya dalam grup sekolah yang dekat Pasir Mas, terima kasih banyak-banyak. Saya bukan selebriti, saya bukan nak cari orang kata popular, tidak. Tapi bagi saya, statistik hari ini 9,020, Selangor 2,836, Selangor saya tak kisah, Kelantan 907, Johor turun sikit hari ini, Negeri Sembilan naik ke tempat ketiga 898. Okey, tuan-tuan, jangan terkejut, tempoh 3 hari akan menjangkau 10,000. Dan kalau kita boleh jangan sampai 15,000. Itu pun DG KKM kata jangan lepas 15,000. Lockdown 2 minggu, insya-Allah takkan cross border 15,000. Insya-Allah takkan cross. InsyaAllah kita dalam semua doa. Mudah-mudahan biarlah berhenti dekat angka 10,000 tu dah cukup. Hari ini 98 orang meninggal. Kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala besok jangan kalau boleh, ya Allah, janganlah, ya Allah. Cukup kesian. Allah tahu apa yang Allah telah tentukan. 2 perkara Allah tentukan. Allah uji kerana kita leka, 1. Allah uji kerana nak angkat martabat kita, 2. Mudah saja. Mulanya asal kita leka dan kita tidak percaya akan COVID-19, hari ini Allah turunkan bala. Allah bagi kau-kau dekat kita hari-hari, beramal sabah, istighfar, minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apabila kita berdoa,
dan Allah angkat kita besok doa kita. Mudah-mudahan Allah letakkan martabat kita tinggi daripada biasa. Jadi itu yang perlu kita buat. Mudah-mudahan ya Allah. Terakhir sekali sebelum saya menghabiskan live saya pada malam ini, minta maaf kalau live saya ini lebih kepada membebel malam ni. Tapi niat saya tak ada lain. Semata-mata saya nak berpesan kepada sahabat-sahabat saya yang nak balik, jangan balik dulu, jangan balik dulu. Kita balik lain kali, insya-Allah. Panjang umur kita jumpa dekat kampung. Semalam pun saya buat Google Meet dengan rakan-rakan saya bekas-bekas sekolah dulu kan. Kita boleh gunakan aplikasi-aplikasi yang sedia ada untuk menggerakkan silaturahim. Terima kasih Eja, terima kasih Eja kerana tersertai malam ni. Ya betul. Saya dengar bahagian L JBJ Kelantan pun terkesan pada hari ini. Baik tuan, insya-Allah mudah-mudahan diberi keselamatan. Mr. Legesh Rao, thank you watching. I am berjalan seperti biasa ke? Tapi di dalam pandemik ni mungkin I am pun terkesan sangat. Sabarlah, sabar. Kita istiqamah tempoh 2 minggu ni, sama-sama kita stay at home, jaga SOP, mudah-mudahan kita boleh keluar daripada pandemik 19 ini, COVID-19 ini. Saya percaya pada tuan-tuan adalah manusia dan rakyat Malaysia yang berhati wajah dan berjiwa besar. Dan tuan-tuan mampu untuk mengubah keadaan ini. Bersama kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita akan keluar daripada pandemik ini. Dan sebagai pengakhirannya, saya ingin seperti biasa, saya bukan orang alim, saya bukan ustaz, walaupun saudara Nasruddin sebut saya tadi ustaz, gelaran dulu. Saya bukan imam, tapi insya-Allah kalau terpaksa boleh jadi imam. Saya akhiri live saya biasanya dengan doa. Dan kalau boleh tuan-tuan, walaupun saya bukan alim, kalau Allah tidak makbulkan doa saya sekalipun, mudah-mudahan dengan tuan-tuan amin tu menjadikan doa itu termakbul insya-Allah. Kita mulakan dengan surah Al-Fatihah dulu, dan kita sedekahkan Al-Fatihah ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para solihin, kepada kedua ibu bapa kita, kepada saudara mara kita, kepada saudara-saudara kita yang telah berjuang dan telah meninggal akibat COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah letakkan ruh mereka di tempat yang terpuji insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi zil jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma inna na'udzubika min jami'al balwa wa albisna libasit taqwa wahdina tariqal huda walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, keampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, keampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, keampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Zal Jalali wal Ikram, kau hapuskanlah penyakit yang maha dahsyat ini ya Allah. Berilah keselamatan kepada diri kami, kepada kedua ibu bapa kami, kepada ahli-ahli keluarga kami, kepada barisan-barisan hadapan, kepada rakyat-rakyat Malaysia, dan kepada seluruh umat Islam seluruhnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, keluarkanlah kami daripada bencana ini ya Allah. Sesungguhnya dunia ini hak milikmu mutlak ya Allah. Kami hanya menumpang di duniamu yang fana ini ya Allah. Dan izinkanlah kami untuk menumpang dan terus menumpang di duniamu selagi kami tak mencukupi amal ibadat kami untuk bekalan kami menjumpai-Mu nanti ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau ampunilah segala dosa-dosa kami sekali lagi ya Allah. Engkau angkatlah segala dosa-dosa kami ini ya Allah, bersama dengan penyakit COVID-19 ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kecekalan hati kepada kami, kepada ibu bapa kami, kepada seluruh orang-orang lainnya ya Allah. Mudah-mudahan dengan apa yang kami doakan ini ya Allah, Engkau makbulkan dan Engkau kenankan ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل ya karim. Okey tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak-banyak. Kita doakan mudah-mudahan kita dikeluarkan daripada pandemik COVID-19 ini, dan
Saya kalau boleh tak nak bertele-tele lagi, akan datang insya-Allah kita akan kongsikan apa yang terbaik untuk kita bersama. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ni yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu daripada kelemahan saya sendiri. Dan yang paling penting sekali tuan-tuan, saya bukan hendakkan kemasyhuran, tapi mencukupilah dengan mengaminkan doa saya. Dan apa yang kita tegur itu, saya berpegang kepada apa yang dikatakan oleh almarhum abah saya, dan yang dipegang oleh yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata-katalah perkara yang baik walaupun dengan sepatah perkataan. Mudah-mudahan dengan sepatah perkataan yang kita sampaikan itu dan diamalkan oleh sahabat-sahabat kita, dan perkataan itu dan apa yang diamalkan oleh sahabat itu yang membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat.